Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ni adalah malam Jumaat. Satu malam yang cukup mulia di sisi Allah. Sementelahan lagi kita telah merentasi Rejab dan kita telah memasuki bulan Sya'ban yang menandakan begitu hampirnya dengan waktu bulan ibadat, bulan Ramadan Al-Mubarak. Justru pada malam ni saya syorkan kepada kita untuk kita banyakkan zikir, ibadat, dan kita langsungkan sampai esok, kerana hari Jumaat ini mempunyai khasais, kelebihan dan keistimewaan yang banyak. Antaranya digalakkan untuk kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga membaca suratul Kahfi, dan boleh ditambah dengan surah-surah yang lain insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni kita nak sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan Imam Syafi'i daripada kitab Imam Empat Mazhab ini insya-Allah. Antara yang kita akan bincang pada malam ni adalah kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dikatakan Imam Asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab. Kebanyakan style zaman dulu dia imla. Artinya dia cakap, anak muridnya tulis dan anak muridnya catat. Mengikut sebahagian ahli sejarah, beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqh, tafsir, usul, sastra, adab dan lain-lain. Antara kitab Imam Syafi'i yang lainnya adalah Ar-Risalah yang membicarakan tentang ilmu usul fiqh. Beliau menyusun kitab Ar-Risalah sebagai menerima permintaan Abdurrahman ibn Al-Mahdi rahimahullah, kerana beliau adalah imam bagi ahli hadis pada zaman itu. Orang ramai dapat menerima dengan baik kitab ini dan berbagai-bagai pendapat dikemukakan manusia tentang kitab ni. Artinya kitab yang dikaryakan oleh imam yang terkenal iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadi hujahan, rojokan utama, iaitu antaranya kitab Ar-Risalah. Abdurrahman bin Mahdi Sa'id Al-Khattab rahimahullah menyanjung tinggi kitab Risalah ini, seterusnya mereka yang ada pada masa itu serta yang hidup selepasnya. Salah seorang murid kepada Imam Asy-Syafi'i bernama Al-Imamul Muzani, pendukung setia mazhab Syafi'i di Kota Mesir, pernah berkata, aku membaca Ar-Risalah sebanyak 500 kali. Setiap kali aku membacanya, aku dapati hukum-hukum yang baru. Seolah-olah Allah ilhamkan, Allah beri kepadanya kefahaman yang akhirnya sentiasa ilmu itu segar daripada kitab Ar-Risalah. Beliau berkata lagi, aku membaca kitab Ar-Risalah sejak 50 tahun dahulu, dan setiap kali aku membacanya, aku mendapat satu perkara yang baru. Ada je buah-buah baru, ilmu yang baru. Kitab karangan Imam Asy-Syafi'i yang lain ialah kitab iaitu sebuah kitab yang luas dan tinggi bagi ilmu fiqhnya. Setengah ahli sejarah menafikan kitab dikarang oleh Imam Syafi'i. Mereka berpendapat kitab dikarang oleh Abi Ya'qub bin Al-Buaiti rahimahullah, Imam Buaiti. Sebagai buktinya, Abi Talib Al-Makki pernah menyebut di dalam kitabnya Qutul Qulub. Ada yang mengatakan kitab dikaryakan oleh Buaiti. Beliau menyusun kitab yang dikatakan pada masa sekarang daripada Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Sebenarnya ia adalah himpunan daripada Al-Buaiti, tetapi beliau tidak menyebut namanya dalam kitab dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi'. Ar-Rabi' menambah dan menyebarkannya kepada manusia untuk mengetahuinya. Jadi tak pelik sebab kedua-dua yang kita sebut tadi, sama ada Ar-Rabi' ibn Sulaiman
ataupun yang kita namakan sebagai Al-Buaiti, kedua-duanya adalah murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dia tulis, dia imla' daripada tok guru dia. Jadi tak pelik lah apabila kita katakan bahawa daripada Imam Syafi'i tapi dihimpunkan oleh muridnya. Semasa di Iraq, Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama Al-Hujjah. Sebelum datang ke Mesir pada ujung akhir riwayat hidupnya, beliau berada di Iraq dan beliau mengarang banyak kitab, salah satunya Al-Hujjah. Kitab ini telah disahkan oleh empat ulama yang besar, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Za'farani dan Al-Karabisi. Antara kitabnya yang lain, kitab Hujjah dianggap sebagai kitab Qaul Qadim. Adapun Qaul Jadid adalah kitab yang kita kenali dengan nama kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab Antara kitabnya ialah Jami' Al-Mizan As-Saghir, Al-Amali, Mukhtasar Al-Rabi', Mukhtasar Al-Buaiti. Begitu juga Al-Imla, Ikhtilaf Al-Hadis, Al-Musna', Mukhtasar Al-Kabir dan lain-lain lagi. Imam Syafi'i menyusun sebahagian dari kitab-kitabnya ataupun beliau menulisnya sendiri. Itu gaya Imam Syafi'i. Dia ulama besar, tuan-tuan. Sebenarnya Imam Syafi'i tak lari daripada kitab-kitab yang dikarang tu. Kitab Al-Musna' sebagai contoh telah disyarahkan dan telah dinotakakikan oleh salah seorang ulama yang juga tokoh mazhab Syafi'i zaman mutaakhir ini, iaitu mantan mufti Terengganu, Syekh Yusuf Az-Zawawi rahimahullah, dan beliau pernah mentahqiqkan kitab Al-Musnad dalam versi asal lama, iaitu himpunan hadis yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak tengok pula sifat dan kepribadian Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i merupakan seorang yang tampang rupa parasnya, badannya tinggi serta lehernya jinjang. Dia Imam Syafi'i ini lainlah. Warna kulitnya kemerah-merahan, putih merah. Suaranya merdu dan baik sebutan. Dia suara sedap Imam Syafi'i ini. Orang ramai kerap kali menangis apabila mendengar alunan bacaan Qurannya. Beliau memakai jadi Imam Syafi'i ini, kita nak gambarkan kepada kita ni, dia bukan sekadar baca Quran dia boleh menangis, tapi orang yang dengar suara dia baca Quran pun orang menangis. Ini imannya yang tinggi sampai kepada terkesan dan tertaksur ataupun tertaksir kepada rakan-rakan dia yang lain. Beliau memakai sebentuk cincin yang tertulis padanya, "Cukuplah Allah sebagai siqah bagi Muhammad ibn Idris." Maknanya dia yakin ke Allah. Yang ini yang kita sukar untuk menzahirkan dalam kehidupan kita. Disebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku dan dia sebaik-baik aku wakilkan kepadanya, atau dialah sebaik-baik pemelihara. Beliau seorang yang tajam pemikiran. Imam Syafi'i ini orang cerdik, tuan-tuan. Ialah, mana ada imam yang tak cerdik, tapi dia ni amat cerdik. Tinggi kefahaman serta luas pandangan. Dia orang yang hebat-hebat ni memang tajam fikiran. Tajam fikiran ni dia lain daripada tumpul fikiran. Tajam fikiran ni lain. Tengok golok parang tupu dengan parang tajam. Kalau kita ambil batang pisang, hak tajam tu sudah boleh putuskannya sampai ke 15-20. Hak yang tupu tu satu pun tak terputus lagi. Itu beza jauhnya orang yang tajam fikirannya. Tinggi kefahaman, orang lain faham kok ni, dia faham jauh lebih tinggi. Dan luas pandangan. Jadi cara ufuk minda pemikiran Imam Syafi'i ini luar biasa. Bishr Al-Muraisi pernah berkata, lelaki ini akalnya menyamai separuh akal ahli dunia. Itu Imam Syafi'i.
Boleh bayangkan macam mana kecerdikan dan kecerdasan yang melampau, yang amat tinggi. Beliau seorang yang hebat dalam perbahasan. Biasanya kalau debat dia menang. Tapi dia ni bukanlah kaki debat, tapi dia suka menunjukkan bahawa kepenguasaan ilmunya amat hebat, luar biasa. Dan dia, kita katakan, selalu menyebut, kalau aku berdebat dengan orang, aku doa dan aku harap orang itu menang. Kebenaran pada lidahnya. Tapi biasa tak berlaku macam tu. Fasih lidahnya, jika penerangannya serta kuat imannya. Jelas penerangannya serta kuat imannya. Ishaq bin Rahuyah pernah berkata, beliau adalah ahli pidato kepada ulama dan banyak mengetahui rahsia jiwa. Orang yang menyulami jiwaan manusia. Antara akhlaknya ialah beliau menjaga maruah, sehingga Yahya bin Ma'in berkata, jika dusta itu harus, nescaya tentulah Imam Syafi'i menahan dari berdusta kerana menjaga maruah. Dia tak bohong, Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maknanya kita dengar kisah peribadi orang macam ini, dia memang orang yang hebat. Bayangkan kalau kita boleh hidup sehari bersama dengan dia, kita tengok suasana dia, kita tengok penguasaan ilmu Imam Syafi'i, kita akan kata Imam Syafi'i ini memang luar biasa. Dan tuan-tuan bayangkanlah, dia ni dengan anak-anak murid dia, dia sayang anak-anak murid dia. Kalau dia berdebat dengan anak murid dia seperti Yunus ibn Abdul A'la, dia menang, anak murid dia merasa sedih, dia pergi dan dia kata, janganlah dengan sebab ini putusnya hubungan kita sesama kita. Itulah keadaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan murid-muridnya. Mutiara kata Imam Syafi'i. Oleh kerana kita telah bincang banyak mutiara kata hikmah daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, hari ini kita nak bincang macam mana nasihat Imam Syafi'i kepada kita pula. Kata Imam Syafi'i, belajarlah ilmu fiqh sebelum kamu menjadi ketua. Sebelum jadi pemimpin, belajar ilmu fiqh. Dan apabila kamu menjadi ketua, maka tak ada masa lagi untuk belajar. Saya bila dengar macam ini, saya merasakan memang penting belajar. Memang penting kena bagi tahu kepada anak-anak, kepada pelajar-pelajar, kepada mereka yang berada di universiti, dia perlu belajar. Kata-kata Sayyidina Umar tu memang tepat. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Kamu hendaklah faqihkan dahulu sebelum kamu diketuakan. Sebab bila kita ketua, kita tak ada masa. Apa yang berlaku pada saya, nak menulis sukar sekarang. Jadi saya beriltizam, cuba nak menulis juga dan cuba nak pegang balik pen. Walaupun sudah 15 hari tak dapat untuk kita menulis, tapi keras perasaan itu cukup-cukup. Penting kita rojok kepada ilmu. Sebab itu belajar dulu. Ada masa belajar. Kita tengok sejarah Khaqan. Khaqan ni, dia ni adalah menteri kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dia baca buku sebab dia ada jubah besar, dia letak dalam jubah dia, dalam leher ataupun dalam lengan jubah dia. Bila ada khalifah, dia tutup, dia letak. Tak ada khalifah, dia buka, dia baca. Itu tanda dia ni loba ilmu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih baik daripada melakukan salat sunat. Belajar ilmu. Zaman sekarang ni oleh kerana tak boleh nak pergi masjid, nak pergi surau kerana perintah kawalan, kita ada online. Mari ngaji bersama menteri dan ramai lagi sahabat-sahabat kita, tok-tok guru yang buat online. Yang ramai saya tengok dan saya nak ucapkan kepada mereka semua, jazakumullahu khairal jazak. Hentian dan rantaian menuntut ilmu ini jangan diputuskan. Mesti disampaikan, balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, siapa sangka zaman kita ni ada high tech sampai benda ni boleh menyampaikan ke rumah orang duduk di ujung dunia mana sekalipun, di Amerika Utara ke, di Burkina Faso ke, di Guatemala ke, di Hokkaido ke, di Wuhan ke, ataupun di mana lagi tempat Itali ke, boleh tengok. Itulah hebatnya
high tech yang cukup memberi kesan kelebihan kepada kita kalau kita pandai gunakannya. Ketiga, kata Imam Syafi'i, sesiapa yang benar dalam persaudaraan dengan sahabatnya akan ditutup kekurangan dan diampun kehinaannya. Maknanya kita nak berkawan dengan orang, biarlah ikhlas. Biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita boleh berkawan kerana Allah dan ikhlas, maka kelemahan-kelemahan yang ada pada kita ditutup. Tapi kalau kerana riak, kerana harta, kerana takabur, kerana pangkat, kerana sombong, maka itu bukan caranya. Seterusnya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, keredaan manusia adalah suatu tuntutan yang tidak terhingga baiknya. Aku berkata sedemikian adalah semata-mata untuk memberi nasihat. Bukanlah terselamat manusia daripada suatu jalan. Maka hendaklah engkau melakukan apa yang berguna pada diri engkau. Jalankanlah perkara itu terlebih dahulu dan tinggalkanlah manusia dengan keadaannya. Kata orang, manusia ni satu kelebihan, kalau redha itu adalah paling tinggi. Kita ni kalau boleh buatlah sesuatu perkara untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang berkehendak kepada dunia maka hendaklah dia mencari ilmu, dan siapa yang berkehendak kepada akhirat juga hendaklah dia mencari ilmu. Kenyataan ini juga disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang menukilkan pandangan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' dalam Muqaddimah. Maknanya dalam hidup ni, nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu. Maknanya apa? Maknanya dalam semua segi hidup kita ni perlu ilmu. Ada ilmu, semua okey. Tanpa ilmu, boleh jadi yang okey pun jadi KO. Ada ilmu, semua mudah. Tanpa ilmu, mungkin sukar. Ada ilmu, akan menjadi tenang dan senang. Tak ada ilmu, jadi gundah gelana, jangan jadi payah, susah. Ini pentingnya, pentingnya ilmu. Menuntut ilmu menjadikan kita lebih mudah dalam mengharungi kehidupan. Kerana orang berilmu berbeza dengan orang yang tidak berilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang itu tidak akan berjaya di dalam menuntut ilmu melainkan dia menuntut semasa dalam kemiskinan. Nak belajar ilmu ni jangan masa kaya. Sebab bila kaya, mari buah malah. Dia kata, abah aku kaya dulu, mak aku kaya dulu, keluarga aku kaya dulu, jadi apa benda aku nak lagi? Aku tak perlu apa-apa dah. Jadi dengan sebab itu kita katakan bahawa menuntut ilmu ni kita tak kira dah. Masa kita miskin, masa tu jauh lebih baik kita menuntut ilmu sebab kita bersungguh-sungguh. Orang Arab ada kata, min buyutil fuqara yakhrujun nubara. Daripada rumah orang fakir lahirlah tok-tok guru, pakar-pakar, fakih atau cendekiawan Islam. Kenapa? Kerana masa itu mereka menuntut dengan sesungguh-sungguhnya. Kata para ulama, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya aku pernah meminta kertas tetapi aku suka untuk mendapatkannya. Siapa tahap tu? Maknanya Imam Syafi'i nak bagi tahu kat kita, masa dia berkelana menuntut ilmu tu, nak dapat kertas pun payah. Dan kita telah baca sejarah Imam Malik sama, kita juga telah baca sejarah Imam Abu Hanifah pun sama. Kita baca, kita tahu sejarah berkenaan dengan Imam Abu Yusuf, murid kepada Abu Hanifah pun sama. Banyak ulama-ulama macam ni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang menuntut ilmu hendaklah ia mendalaminya, tanpa keikhlasan ilmu itu akan hilang. Belajar kerana Allah, insya-Allah selepas itu Allah wariskan kepadanya kefahaman, keilmuan, hikmah, kedalaman ilmu. Begitu juga ianya boleh memanfaatkan kepada ramai orang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, perhiasan ulama ialah petunjuk, manakala pakaian pula baik akhlaknya. Sementara kecantikan mereka ialah berjiwa mulia. Kemiskinan ulama ialah kemiskinan ikhtiar, malah nak usaha tak ada apa. Manakala kemiskinan orang jahil ialah kemiskinan kesusahan. Tu bezanya.
Jadi ulama ni bila dia dapat petunjuk, perhiasannya adalah amat jelas baik. Kalau pakaian pula baik akhlaknya. Bila pakaian ulama, yang kita akan tengok macam mana akhlak dia, okey ke KO. Sementara kecantikan mereka ialah berjiwa mulia. Dia makin berjiwa mulia, makin besar kelebihannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mulia tanpa ketakwaan, maka ia bukanlah orang yang mulia. Nak tengok orang mulia tapi tengok dia tak takwa, dia bukan lagi orang mulia. Kita kena nisbahkan kepada diri kita kepada takwa, dan kita lazimi kepada takwa. Inilah yang disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi takwa ni bila kita ada, hati kita tenang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tamak halauba kepada dunia, dia akan menjadi hamba kepada ahli dunia. Ini memanglah kalau kita tengok sampai keadaan kita tak tentu arah, dalam keadaan pening, susah, kerana kita duk tengok yang melampau keadaan itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, politik memimpin manusia lebih suka daripada politik untuk memimpin binatang. Imam Syafi'i kata, maknanya siasah dengan manusia ni lebih susah daripada binatang. Tengok-tengok betul. Sekandang harimau hanya seorang pun boleh untuk mentadbirnya. Dia tengok harimau, banyak harimau ni sampai 10 ekor, dia masuk dalam sarkah harimau tu yang ganah-ganah, nombor satu sekali dia bawa besi panah merah. Jadi harimau pun mari nak terekam dia, dia letakkan pada leher harimau, lari harimau. Jadi harimau pun takut, nampak besi merah, panah merah ni, jadi harimau takut. Dia boleh halau, dia boleh, akhirnya harimau ikut dia, melompat ke api semua kali. Selepas daripada lama tu, dia tak pakai dah besi merah, dia pakai kayu cat merah pula. Kayu cat merah pun harimau pun duk sangka tu dia pun boleh takbir. Akhirnya kayu biasa pun dia boleh hala, jadi harimau pun ikut. Tapi manusia, seorang manusia nak jadi manusia tu kadang-kadang 100 guru. Daripada sekolah tadika, sekolah merendah, sekolah menengah, masuk universiti, keluar universiti, masuk serenti, dah berubah-ubah. Ada juga wah salah tu, wah ni Allah. Kadang-kadang mak abah tuitionkan dia, ajar dia, sebut ni, tak payah. Ni manusia. Kerana manusia ni dia beza dengan haiwan. Dia ada dua, ada iman, ada nafsu, ada syahwat. Jadi di situlah kita kata, bila nak takbir manusia susah. Kita boleh takbir, kita bacalah sejarah kerana dia sebaik-baiknya. Oleh kerana itu takbirlah dengan iman, takbirlah dengan takwa, takbirlah kerana Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika aku mendapati minuman yang sejuk dapat mengurangkan maruah, sudah tentu aku tak akan meminumnya. Kalau pergi minum yang menyebabkan maruah jatuh, tak minum. Sebab itu kadang-kadang orang zaman dulu ni benda-benda yang kecil dia jaga. Ada ulama tu dia tak pernah pakai baju lengan pendek. Ada jenis ulama tu dia tak pernah pakai seluar zaman dululah. Ada jenis tu dia tak boleh tak pakai apa-apa atas kepala, dia mesti letak juga songkok atau kopiah atas kepala dia. Ini kerana apa? Kerana dia rasa itulah maruah yang dijaga sangat. Orang yang menjaga maruah sentiasa dalam perjuangan, kata Imam Syafi'i. Sebab nak maintain jagaan maruah ni sukar, susah. Tapi bila dia jaga, dia berjuang untuk menjaganya. Dan manusia ni mulia dengan sebab maruah yang mulia. Tanpa maruah yang mulia, hinalah dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa berbuat baik kepada engkau, maknanya dia percayakan engkau. Dan sesiapa yang menjauhi engkau, maka ia akan melepaskan engkau. Manusia yang paling tinggi darjatnya ialah mereka yang tak melihat darjatnya. Begitu juga semulia-mulia manusia ialah manusia yang tidak melihat kemuliaannya. Bijak. Kata Imam Syafi'i, kalau orang buat baik itu, maknanya dia percaya kat kita.
Begitu juga kalau dia jauh pada kita, dia nak lepaskan kita daripadanya, bagus juga. Manusia yang paling tinggi darjat, dia tak tengok ke darjat dia. Kalau kita duk tengok, duk bincang bab darjat, maka letih kita. Jadi bincanglah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang nak menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Begitu juga semulia-mulia manusia ialah manusia yang tidak melihat kemuliaan. Jadi orang akan tengok lebih mulia orang itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, pertolongan adalah penyucian keaiban. Tolong tu adalah nak suci aib. Kata Imam Syafi'i, persahabatan dengan orang yang tidak takut kepada keaiban akan mendapat malu di akhirat. Masalah aib ni kita kena tengok, jaga betul. Al-Imam Syafi'i berkata, engkau dijadikan oleh Allah dengan bebas, maka hendaklah engkau hidup bebas sebagaimana engkau dijadikan. Allah ciptakan engkau bebas, maka hendaklah engkau hidup bebas sebagaimana engkau dijadikan. Jadi macam mana nak hidup bebas? Kita hidup mengikut neraca Islam betul-betul. Kita tak boleh dalam keadaan hal kita semata-mata kita sebaik-baiknya kita ikut syariat Allah, kita patuh perintah Allah. Itulah makna bebas dalam agama kita. Apabila engkau tersalah membuat sesuatu kebaikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah, maka engkau hendaklah berbuat baik kepada orang yang menjauhi keburukan. Begitu jugalah kalau kita silap bagi hak ni baik dah, begitu juga buat yang lain. Siapa yang memegang jawatan qadi sedangkan dia tidak dikehendaki, dia adalah seorang pencuri. Ini tegahnya Imam Syafi'i berkenaan dengan qada. Siapa yang mendengar dengan telinga, ia seorang pencerita. Siapa yang mendengar dengan hati, dia seorang yang sedar. Siapa yang memberi nasihat dengan perbuatan, ia adalah seorang penunjuk. Tengok, dengar dengan telinga, ni orang tu cerita lah, aku dengar cerita je. Tapi kalau dengar dengan hati, dia orang yang sedar, dengar Allah Akbar. Dan siapa yang memberi nasihat dengan perbuatan, ia adalah seorang petunjuk. Bila dia nak nasihat, dia buat. Bila dia buat, itulah petunjuk yang paling hakiki, yang paling memberi kesan kepada seseorang. Siapa yang mengenal dirinya, maka ucapan dan kata-kata orang lain tak akan memudaratkannya. Dia kenal diri dia. Orang kata dia ni buat kerja tak ikhlas, jadi dia tak kisah. Sebab apa? Yang pentingnya dia buat. Dan dia bukan nak cari pahala orang, dia bukan nak cari kenyataan orang, pujian orang, Allah. Iaitu waspadalah dirimu daripada jiran yang jahat. Alhamdulillah, siapa yang dapat jiran yang baik, syukurlah kepada Allah. Nescaya separuh hidupnya akan rasa bahagia dan selamat. Orang yang tertipu adalah orang yang sentiasa dilalaikan oleh angan-angan. Duk angan-angan, nak ni, kalau letih kita duk main kalau. Kalau aku jadi kaya, kalau aku dapat ni, kalau aku dapat ni. Maka semua kenyataan-kenyataan tersebut bukanlah memberi kesan yang baik kepada kehidupan seorang. Jadi dengan sebab itu, kita hendaklah jaga daripada sifat kalau ini. Kalau ini tidak akan memberi sebarang manfaat kepada kita. Baik. Seterusnya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang lagi dia kata? Kata Imam Syafi'i, 4 perkara yang sedikitnya adalah banyak. 4 perkara. Dia benda tu sikit tapi dia rasa banyak. Dan ini yang berlakunya. Kita tengok tiap-tiap hari, itulah manusia. 4 perkara, benda tu sikit tapi banyak. Penyakit. Sakit ialah wabak. Hak kena berapa orang, tapi rasa banyak, rasa letih rasa kita. Kita sakit gigi, tapi seluruh tubuh. Sakit mata pun, pejam mata, mulut pun kata sakit, aduh. Tangan pun gosok, gini. Doktor pun bagi MC. Apa tu, bini pula letak apa benda atas dahi. Duduk pula menengung, sakit. Jadi benda tu, gigi yang sakit tu bukan 14 batang, sebatang je. Tapi itulah nak ceritanya, sakit walaupun sikit orang akan nampak banyak. Kefakiran. Fakir ni maknanya rasa Allah banyaknya susahnya. Ada orang tu kata, ya Allah saya ni gini. Ini letih kalau kita main gitu. Letih tuan-tuan. Permusuhan. Dia musuh seorang je, dia kawan 1000, tapi musuh tu dia ingat. Jadi tak payahlah musuh dengan orang.
minta maaf lah, apa-apa pun kita tengok ke depan. Umur pun tak tahu berapa lama pun. Jarang lagi kita dengar orang umur hidup sampai 200 tahun. 100 pun jarang-jarang. Sebuah kampung nak cari umur 100 tahun seorang pun payuh dah ni. Mungkin dalam senegeri tu ada 4 orang umur 100 tahun. 90 tahun pun payuh. Sekarang ni pula dengan COVID-19 ataupun dengan penyakit yang berjakit dan lain, ramai kita dengar mati. Kemudian api. Api pun kalau sikit pun orang kata banyak. Benda sikit api, oh jangan main. Sebab itu kalau nyala api je, terbakar sikit je, oh riuh semua sekali. Termasuk perkara yang mengkagumkan adalah seseorang yang sibuk mengarahkan dirinya ke suatu arah namun takdir membawanya ke arah yang lain. Jadi kadang-kadang kita rasa kagum. Pelik lah. Kita duk sibuk nak bergiang-giang. Macam contohnya ada orang tu cita-citanya nak jadi askar. Akhirnya tak jadi askar. Jadi apa? Jadi cikgu. Lalu orang tanya buat apa tak dapat jadi askar, cikgu. Rendah sikit. Sebab apa? Sebab tak cukup. Dia punya test tu tak cukup. Jadi takdir dia, kita nak hak lain, Tuhan bagi hak lain. Tiadalah amalan yang lebih hampir kepada Allah selepas fardu lebih afdal daripada menuntut ilmu. Belajarlah ilmu daripada kita sibuk dengan semayang sunat semata-mata. Bukan tak boleh semayang banyak, tapi bila ada majlis ilmu jangan abaikan. Tidaklah bahagia dalam menuntut ilmu kecuali siapa yang menuntut dengan kepayahan dan kesukaran. Nak tuntut ilmu ni dia bukan mudah, payah, sukar, habis duit, berkelana, berpisah dengan keluarga, berjaga, bersengkam mata malam dan lain lagi. Kata Imam Syafi'i, orang ramai banyak tenggelam dalam kelalaian berdasarkan surah ini, surah Al-As. Jadi kita harap kita selamat daripada berlaku kelalaian. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita jawab soalan-soalan kalau ada, silakan. Soalan pertama, adakah boleh solat sunat esok, solat hajat dalam keadaan jarak-jarak? Sahabat kita bertanya boleh ke tidak kalau kita solat sunat hajat esok hari yang kita akan lakukan secara serentak selepas sembahyang zuhur tu di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dalam bentuk jarak. Maka kita katakan dalam situasi seperti ini tak menjadi masalah. Yang pentingnya kita laksanakan solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala mohon supaya kabus wabak COVID-19 ini akan berarak berlalu pergi, insya-Allah. Adakah air liur pesakit positif COVID-19 dikira najis? Air liur hukum asalnya tidak najis. Dia dalam Islam ni dia ada dua istilah. Satu dia istilah kotor, satu istilah najis. Ada yang najis tu kotor, ada yang kotor tu tak najis, dan ada yang najis tu tak kotor. Jadi macam mana najis tak kotor? Contohnya kita kata orang tu bela anjing. Bela anjing, anjing tu dia mandi, bersih anjing tu. Anjing tu bersih tapi dia najis. Dia najis. Walaupun kita sabun dia lak ke, zat dia tu, ain dia tu najis. Baik. Kalau air liur ni kotor tapi dia tak najis. Ini dia bezanya. Air liur dia kotor tapi dia tak najis. Bila dia kotor dia tak najis, maknanya kita dalam Islam kena raih dua-dua, kena basuh, kena bergiang, sebab Islam suruh cintakan kepada kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh kerana itu kita katakan bahawa air liur dia ini kotor tapi dia tak najis. Wallahu alam. Adakah solat khusus, wujud solat khusus untuk mencegah ataupun menolak wabak? Tak ada solat khusus melainkan bila kita sebut solat ini, kata para ulama, al-aslu fil ibadati tawakkuf. Asal dalam ibadat ni tawakuf. Apa makna tawakuf? Kita kena tengok nas, ada ke tak nas. Kalau ada nas yang kata bergiang, kita buat. Sebab solat ni Nabi awal-awal lagi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita kata apa? Mengambil apa yang berlaku zaman Nabi,
Sebagai contohnya bila gerhana ke apa, Nabi kata fafza'u ila salah, takutlah kepada salat. Contohnya apabila Nabi menghadapi dalam perang Badar, nak perang, Nabi sembahyang malam. Dan ini berbetulan dengan nas wasta'inu bis sabri was salah. Justru kita solatlah hajat dan mohonlah kepada Allah, atau apa-apa solat selepas daripada itu kita mohon kepada Allah, kita doa dan kita munajat. Itulah caranya. Adakah penyakit wabak COVID-19 ni satu bentuk azab dari Allah? Kita nyatakan apa-apa yang berlaku sudah barang tentu ada hikmahnya. Kita tidaklah nak menuding jari kepada si pulang bin si pulang, tapi kita menganggap bahawa ini sebagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami sudah barang pasti akan menguji kamu dengan rasaan sedikit, rasa takut, macam kita takut kepada COVID-19, kita bimbang, kita gerung, juga rasa lapar dengan suasana keadaan, rasa ada sikit rasa lapar dan kekurangan harta benda dan nyawa yang berlaku sebagai contoh. Ini sebahagian daripada ujian Allah. Wallahu a'lam. Benarkah surah Al-Kahfi itu antara fadilatnya adalah menolak penyakit wabak? Apa yang dinaskan adalah menyelamatkan daripada Dajjal. Jadi sebaik-baiknya kita tawakuf atas nas. Wallahu a'lam. Semoga jawapan yang ringkas ini boleh dikaji semula dan dilihat, insya-Allah pejabat menteri kita, insya-Allah kita akan tubuhkan unit khusus tentang buhus ilmiah yang akan kita kaji jawapan-jawapan kami ini, supaya kita sentiasa berjalan seiring dengan ilmu dan juga kefahaman ilmu sentiasa memandu kami. Dan kami akan bina satu tim yang kuat, yang insya-Allah yang kita siqah untuk mengkaji jawapan kami, ucapan kami, dan juga apa-apa yang kita nak kemukakan pendapat dan pandangan akan disulami dengan nas, dengan hujah-hujah, dengan fakta-fakta yang cukup baik, insya-Allah. Akhir kalam, saya seru kepada tuan-tuan sekalian, esok jom ramai-ramai di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, kita solat zuhur. Kita tak pergi ke masjid solat Jumaat, tapi kita solat zuhur di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing yang mana mereka berada di situ, untuk kita solat zuhur. Dan selepas daripada itu kita pakak-pakak solat hajat berjemaah ataupun berseorangan pun, dalam kumpulan yang kecil-kecil, maknanya ahli rumah masing-masing. Maka pada masa itu kita doalah kepada Allah, kita munajat, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan selesaikan masalah COVID-19 dengan secepat dan sepantas mungkin. Akhir kalam, marilah sama-sama kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.